Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Bersama saya, Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-98. InsyaAllah, pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-39 surah At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tanfiru yu'adzibkum 'adzaban aliman wa yastabdil qauman ghairakum wa la tadurruhu syai'a. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jika kamu tidak pergi beramai-ramai untuk berperang pada jalan Allah dan membela agamanya, maka Allah akan menyeksa kamu dengan azab seksaan yang tidak terperi sakitnya. Dan Dia akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain dan kamu tidak akan dapat mendatangkan mudarat sedikit pun kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa ke atas setiap sesuatu. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan sebahagian ulama berpendapat bahawa perkataan yu'adzibkum adzaban alima ini memberi maksud azab seksaan di akhirat, dengan keterangan bahawa kebiasaannya azab seksaan di akhirat digambarkan dengan azab seksaan yang pedih. Ayat ke-39 surah At-Taubah ini tidak tertutup dengan kemungkinan azab seksaan di dunia dan di akhirat, kerana ayat selepasnya menyatakan tentang sudut negatif yang dapat menimpa mereka di dunia, iaitu mereka akan digantikan dengan kaum yang lain. Penggantian tersebut terjadi kerana datangnya musuh yang membinasakan mereka semua sehingga tempat mereka diduduki dan dikuasai oleh musuh. Dan seterusnya, mereka binasa. Di sisi lain, penggunaan perkataan qauman berbentuk nakirah yang membawa maksud tidak ditentukan siapa mereka itu kerana perkataan itu adalah umum. Sidang pendengar yang dimuliakan, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-39 surah At-Taubah ini dengan menyatakan bahawa sekiranya kamu tidak mahu membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mahu mentaati baginda untuk berjihad di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa menolong baginda dengan kekuasaannya, sebagaimana Allah telah menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika orang musyrikin Mekah bersepakat untuk mengusir baginda. Allah menolong baginda padahal ketika itu tiada pengawal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu hanya berdua sahaja bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq yang berada dalam gua di Bukit Sur. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan lagi bahawa jika kamu tidak mahu bergerak untuk berjihad di jalan Allah, maka Allah menjamin akan memberikan pertolongan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah menolong baginda sewaktu orang kafir Quraisy memaksa baginda keluar berhijrah
dan sewaktu baginda bersama-sama dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berada dalam gua di Bukit Sur. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab tafsir mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-39 surah At-Taubah dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala memberi teguran kepada kaum muslimin yang berasa berat untuk keluar berperang bagi menegakkan agamanya, bahawa Allah akan menimpakan kepada mereka dengan azab seksaan yang amat sakit dan menyeksa mereka di dunia melalui pelbagai cara, seperti memberi kemenangan kepada pihak musuh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat bahawa cara Allah Ta'ala menimpakan azab seksaan kepada mereka ialah dengan cara menahan turunnya hujan kepada mereka dan mengenakan azab neraka yang sangat dahsyat di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat ke-39 surah At-Taubah ini menjelaskan bahawa bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memunculkan kaum yang lain untuk menggantikan sesiapa yang ragu-ragu itu adalah perkara yang sangat mudah. Sesiapa yang tidak mahu masuk untuk menggabungkan diri menjadi tentera Allah, maka dia akan tersisih ke tepi kerana Allah tidak memerlukan tenaganya. Tetapi manusia itulah yang memerlukan Allah. Hamka juga menyatakan lagi bahawa kita orang Islam yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang selepas ramainya generasi dan berapa banyak pun amalan kita yang membuatkan kita rasa berjasa kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah kita menyangka bahawa kita adalah amat penting bagi Allah. Betapa besar pun amalan kebaikan yang kita lakukan, ingatlah bahawa ia belum lagi sepadan dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Manakala Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitab Inspirasi ketika mentafsirkan ayat ke-39 surah At-Taubah ini menyatakan bahawa perang dan mati syahid itu adalah lebih baik daripada hidup dijajah. Sekiranya kamu tidak berangkat keluar berperang, maka nescaya Allah Ta'ala akan menghukum kamu dengan azab seksaan yang sangat pedih. Dan Allah akan menggantikan kamu dengan kaum yang lain. Dan kamu tidak akan merugikan Allah walau sedikit pun. Allah Maha berkuasa ke atas segala sesuatu. Allah tidak memerlukan manusia, tetapi manusialah yang perlukan Allah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat ke-39 surah At-Taubah menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ke-39 surah At-Taubah ini berhubung dengan ayat sebelumnya yang menyatakan juga tentang keluar berperang di jalan Allah. Ayat ke-39 surah At-Taubah ini menjelaskan tanda-tanda kebenaran iman seseorang itu melalui jihad dan amalan soleh, serta meletakkan jiwa dan hartanya di jalan Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-15, Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Sesungguhnya orang yang benar-benar beriman hanyalah orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka percaya dan tidak ragu-ragu lagi, serta mereka berjuang dengan harta benda dan jiwa mereka pada jalan Allah. Sesungguhnya mereka itulah orang yang benar pengakuan imannya. Ayat ke-39 surah At-Taubah ini menunjukkan kepada kita mengenai cara bagaimana Allah Ta'ala memberi teguran kepada orang yang beriman untuk berjihad di jalan Allah. Ada juga golongan yang hati mereka lemah dan mereka juga mengemukakan pelbagai alasan yang remeh-temeh. Maka datanglah ayat ini dengan menyatakan kecaman kepada orang yang lemah iman itu dan memberi peringatan kepada orang yang beriman terhadap bahayanya perpecahan sesama sendiri. Pada ayat ke-39 surah At-Taubah ini juga menjelaskan bahawa Allah Maha berkuasa untuk melaksanakan apa jua perkara. Bagi Allah untuk memunculkan kaum lain bagi menggantikan sesiapa sahaja yang ragu-ragu itu adalah perkara yang sangat mudah.
Sesiapa yang tidak mahu masuk menggabungkan diri menjadi tentera Allah, maka dia akan tersisih ke tepi kerana Allah tidak memerlukan tenaga manusia. Tetapi manusialah yang memerlukan Allah pada setiap masa dan setiap tempat. Sidang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-39 surah At-Taubah ini ialah: pertama, umat Islam perlu meletakkan diri, jiwa dan harta benda di jalan Allah. Jihad merupakan tanda kebenaran iman seseorang yang beriman kepada Allah. Kedua, umat Islam perlu mengambil pengajaran daripada teguran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang memberikan alasan untuk berjihad di jalan Allah, di mana mereka lebih memilih untuk bersenang-lenang di rumah berbanding dengan bersusah payah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjihad di peperangan Tabuk. Ketiga, sesungguhnya berapa banyak pun amalan yang membuatkan kita merasa berjasa kepada agama Allah, maka janganlah kita menyangka bahawa kita adalah amat penting bagi Allah. Betapa besar pun amalan kebaikan yang kita lakukan, maka ia belum lagi sepadan dengan nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.